Musim tengkujuh menjadi kerisauan khususnya golongan nelayan. Tempoh ini tidak membenarkan mereka untuk turun ke laut sekaligus menjejaskan pendapatan mereka hampir 70%. Wartawan Atika Mahta mendekati golongan berkenaan. Musim ni mencabarlah. Yang kerja banyaklah. Tak ada kerja dah. Mana ada benda dah. Dah naik bukan dah habis dah. Perasaan sebab mula timbul apabila saya sendiri mendengar luahan mereka. Ini menjadi tempoh sukar kerana mereka tidak dapat turun ke laut. Ekoran keadaan laut bergelora serta cuaca yang tidak menentu. Malah situasi ini turut menjejaskan pendapatan mereka. Demi kelangsungan hidup, golongan nelayan di Kuala Kemaman ini tidak hanya berpeluk tubuh. Sebaliknya terus berusaha melakukan pelbagai pekerjaan lain sebagai pendapatan sampingan. Hidup nelayan musim tengkujuh ni memang ketara sikit lah. Sebab dia orang tak dapat turun ke laut pada musim ni. Ada juga yang membuat kerja sampingan. LKN ada memberi bantuan melalui touch point seperti pada tahun Februari. Buka menambah baik lagi lah dari segi bantuan. Musim tengkujuh memang nelayan ni memang susah. Musim-musim ni kalau ada sapilang kerja-kerja rumah ke, buat buka, packing buka ke. Alhamdulillah lah hak kerja ambil tu sekat ni mana bantuan buka pun ada. Duit elang secara hidup pun ada. Musim ni berat lah. Ni kat buka ni. Lihat dulu. Okey lah ada lah. Setis ni macam 300 bulan. Memahami situasi nelayan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mempergiatkan usaha menambah baik sosial ekonomi golongan berkenaan. Tumpuan utamanya meningkatkan pendapatan nelayan khusus pada musim tengkujuh. Antaranya program pembangunan aquakultur komuniti nelayan melalui ternakan ikan dalam sangkar dan udang dalam kolam sebagai pendapatan alternatif selain memperluas pasaran ikan segar beku ke seluruh negara. Memang menjadi salah satu agenda dan juga visi LKIM untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi nelayan. Sebab itu kita dekat LKIM kita galakkan mereka terlibat dengan apa juga projek ekonomi sama dengan aquaculture, hiliran, pemrosesan ikan, dan kita sentiasa bantu mereka. Dan termasuk juga pemodenan bot dan sebagainya. Dan kita akan berikan segala bantuan sama ada tunjuk ajar, nasihat, kepakaran, teknikal dan juga yang paling penting adalah modal. Musim monsun timur laut ini sebenarnya musim yang paling merisaukan nelayan. Pendapatan mereka terjejas namun LKIM menggerakkan beberapa usaha sekaligus meningkatkan taraf hidup nelayan. Atika Maktar untuk RTM. Sejumlah 400 tan bekalan benih padi bakal diterima bagi penanaman padi musim kedua tahun ini di Kelantan. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kedah, Muhammad Faizul Mustafa berkata stok bekalan benih yang diperlukan adalah sebanyak 4,000 tan daripada 28,000 tan benih padi yang terdapat di seluruh negara. Menurutnya, penanaman musim kedua akan dilewatkan bagi mengelak musim banjir serta risiko kerugian. Memang mencukupi. Kalau ikutkan ni bekalan benih kita ada lebih kurang dalam 1.4 juta beg keperluan kadang ni dalam 200,000 beg Cuma kita ustaz minta awal pun ni 20,000 beg tu kena hantar dulu ke kadang untuk persiapan pertengahan bulan 12 tu saya bimbing petani ada dah advance sikit dia buat awal sikit jadi masa tu kita dah prepare untuk 20,000 beg benih padi lah untuk dalam kawasan kadang. Setakat ini, Kedah tidak menerima rungutan pesawah berkait penetapan harga benih padi sah BPS RM45 per 20 kg daripada pembekal kerana dilihat relevan dengan situasi semasa. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris hadir ke IPD Kemaman bagi memberi keterangan berhubung kenyataan berbaur fitnah terhadap SPRM baru-baru ini. Beliau dipercayai membuat kenyataan tersebut ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya PN bagi PRK Kemaman 10 November lalu. Datuk Razali tiba di IPD Kemaman kira-kira pukul 10 pagi bersama peguam dan kira-kira 20 orang penyokong. Beliau selesai memberi keterangan setengah jam selepas itu dan disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Kompleks pemuliaan Al-Quran terbesar di Pahang mampu melupuskan lebih 500 kg Al-Quran dan bahan bercetak mengandungi ayat Al-Quran dalam satu-satu masa. Kompleks di Chenur, maran itu dibina bagi menampung permintaan terhadap aktiviti pelupusan Al-Quran dan bahan bercetak mengandungi ayat Al-Quran yang semakin bertambah. Exco Negeri Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada tahun lalu telah memperuntukkan sebanyak RM280,000 bagi pembinaan kompleks yang dikendalikan Jabatan Agama Islam Pahang JAIB. Manakala RM200,000 telah disalurkan Kerajaan Negeri bagi penambahan prasarana antaranya penyediaan rumah tamu, 3 kontena bagi menyimpan teks dan abu Al-Quran serta beberapa barangan elektronik. Selain di Chenur, terdapat sebuah lagi pusat pemuliaan Al-Quran iaitu di Peramu Pekan. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan JAIB, Nur Rizwan Abdul Manan berkata sebanyak 12 tan Al-Quran dan bahan bercetak mengandungi ayat Al-Quran telah dilupus di kompleks tersebut.